Saya Bohari bin Ibrahim. Dalam filem ni saya memegang watak Haji Saleh. Hai, Assalamualaikum. Saya memegang watak Panjang dan nama saya ialah Fimi Dawn. Hai, nama saya Izzerin. Saya memegang watak Hajar. Nama saya Muhammad Aldin Zamin Syahrum, memegang watak sebagai Amin dalam filem Buntat ni. Assalamualaikum, saya Khatijah binti Tan. Saya dalam filem Buntat, saya memegang watak Hajah Limah. Nama saya Kazaruddin bin Saisi, nama penuh lah. Nama dalam bidang seni dikenali sebagai Kaza, K-A-Z-A-R. Watak saya di dalam filem Buntat ini ialah watak sebagai seorang tok ketua ataupun ketua kampung. Biar batang ah. Barang kami dah ambil. Tak boleh nak pulang ambil. Saya pertama kali kerja dengan Abang Sabri Yunus. Di mana sebelum ni saya pernah berjumpa je, tak pernah kerja sekali. Pada mulanya saya dapat tahu yang saya berlakon filem Buntat, tapi saya tak tahu siapa pengarahnya. Dan saya agak tight dengan saya punya schedule. Tapi bila saya diberitahu yang pengarahnya adalah Sabri Yunus, saya tolak lain semua ke tepi, ambil ini dan saya rasa saya buat move yang betul lah, berbaloi lah. Saya tolak yang lain tu dan dapat buat dengan, sebab pertama kali saya kerja dengan Abang Sabri ya. Tiga hari 3 malam naik sana, kalau hampa naik tak turun-turun rimau ngap hampa. Jadi Abang Jod dengan hajat baik untuk tolong hampa semua. Ni dia ubatnya. Akak kayu dah jadi ayam. Okey, nama saya Yemuda. Dalam filem Buntat ni saya memegang peranan sebagai Cot. Cot ni ataupun Mansur nama sebenarnya. Di mana kerja dia menjual ubat kat pasar pagi-pagi. Dan dalam pada tu pula dia ada sekumpulan budak-budak yang dijaga oleh Cot ni untuk mencopet penyurut saku lah, di mana dekat pelabuhan orang pergi haji ramai-ramai, situ dia kerja dia. Saya Azman Hassan. Dalam filem Buntat arahan Sabri Yunus ini saya memegang watak sebagai Pak Lang, ataupun nama asal dia tu Lang Hussein, tapi lebih mesra dengan panggilan Pak Lang dalam filem Buntat ni. Pak Lang ni Pak Lang adalah orang kedua di dalam kampung dia selepas Haji Saleh. 10 tahun selepas Haji Saleh tu pergi menunaikan haji ke Mekah, Pak Lang ni orang kedua. Dan kisah ni dikononkan berlaku lebih kurang pada penghujung tahun 60-an dan awal tahun 70-an. Di mana pada waktu itu tidak ramai di kalangan orang-orang kampung di pedalaman yang mampu untuk pergi menunaikan haji ataupun umrah pergi ke Mekah. Tak ramai yang mampu. Jadi bayangkan jarak dia tu 10 tahun antara orang pertama di dalam kampung tu, Tuan Haji Saleh, dan Pak Lang dan keluarga dia ni orang yang kedua 10 tahun kemudian. Itu jarak yang terlalu lama. Itulah gambaran betapa tidak mampunya orang-orang pada waktu itu untuk menunaikan haji. Dan ini membuatkan mereka harus mengumpul wang dalam masa yang lama, bertahun-tahun, untuk supaya mereka boleh mampu menunaikan haji.
Assalamualaikum, saya Haji Amudan Mi bin Osman selaku penerbit dan pengarah CGI untuk filem Buta. Okey, pada asalnya filem ini kita beri nama The Adventure of Buntat dan selepas mendapat cadangan dari berbagai pihak, kita tukar nama kepada filem Buntat. Tak puas hati lagi, kita bincang bersama dengan pengarah kita Abang Sabri Yunus dan akhirnya kita bagi nama filem Buta. Okey, pada mulanya filem Buta ini berbagai-bagai idea diberikanlah. Ada superhero macam-macam lah, tapi memfokuskan kepada elemen yang asal. Dan apabila Abang Sabri memulakan proses untuk pembuatan skrip, banyak perubahan yang telah dibuat lah. Dia baik pulih, so banyak scene-scene yang dipotong, yang ditambah, dan akhirnya filem ini menjadi satu filem yang lain daripada yang lain. Dan saya sebagai penerbit pada asalnya membaca skrip pertama Abang Sabri Yunus, amat berasa puas hati, dan kita terus mulakan produksi filem Buta. Okey, semua mengenali Abang Sabri Yunus lah, seorang yang berasal dari Kelantan, dan saya tertanya-tanya adakah filem ini akan dibuat pengembaraan di Kelantan. Dan mengikut pada Abang Sabri, kita tengok dulu, dia kata. So kita mencari lokasi lah. Kita pergi Penang, kita pergi Perak, so merata kita pergi Pahang, dan akhirnya Perak menjadi pilihan lah. Selepas kita pergi tengok dalam masa seminggu lebih, dan Abang Sabri amat berpuas hati dengan lokasi yang dipilih, iaitu Batu Kurau lah. Selepas seminggu kita berada di Batu Kurau, terus semua bersetuju, dan Abang Sabri pun bersetuju kita buat syuting filem Buta di Batu Kurau. Saleh ni dia kira macam legend lah kat kampung tu. Dia orang yang pertama dalam kampung tu yang pergi haji. Jadi bermakna Haji Saleh ni kaya lah pada waktu tu kan. Jadi Haji Saleh ni dia ada anak perempuan dia bawa anak perempuan dia pergi haji. Itu mak buntat lah tu, meninggal di Mekah. Jadi bila meninggal di Mekah, Butat ni tinggal dengan dia lah kan. Dia tak bagi bapak butat ni ada, tapi dia tak bagi bapak butat ni bela, dia sendiri nak bela. Jadi bila dia bela, dia ajar sembahyang, ngaji, semua lengkap cukup lah kan. Tapi bab macam hormat orang tua, jangan curi barang orang, yang itu dia tak ada. Jadi Butat ni nakal sungguh dalam kampung ni. Memang kalau kita cakap pelasit lah kan. Tapi yang menanggungnya Haji Saleh lah. Jadi tanggungan dia tu apa, Butat ni betul-betul jahat lah. Dia pecah orang punya rumah, apa barang-barang meniaga apa semua. Jadi yang tanggung tu Haji Saleh. Jadi Haji Saleh ni menanggung lah perasaan kerana perangai Buntat tu. Jadi Haji ni macam tu lah. Dia banyak memendam rasa lah. Tok Ketua Kampung ni sebenarnya seorang yang boleh dikatakan happy go lucky lah. Walaupun dia seorang ketua kampung, dia adalah peminat seni yang tegar. Masa zaman ni kira zaman dalam 60-an, maknanya peminat penyanyi ataupun lagu-lagu 60-an. Dia tak boleh dipisahkan daripada mendengar lagu-lagu 60-an. Dia terlampau minat lah dengan penyanyi-penyanyi seperti A. Ramlee, Jeffrey Dean pada zaman itu. Action!
produksi Buntat ini saya selaku pengarah dan juga penulis skrip dan laku layarnya. Baik, sebelum saya menerima tawaran untuk mengusahakan cerita Buntat ini, saya dah tahu tentang kisah Buntat akan difilmkan ini hampir 3 tahun lepas ya. 3 tahun lepas betul. Lalu akhirnya apabila sampai ke tangan saya, sangat memanjatkanlah. Dan dikendaki selesaikan dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi ini semua memberikan bebanan juga kepada saya. Namun bebanan itu menjadikan kita lebih kuat sebenarnya apabila kita ditekan kan. Baik. Apabila saya terima tawaran ini, saya minta novel asalnya Buntat mengembarakan Mekah Yahya Awang. Yang itu yang dialog yang perlu nak sini. 3 lah. Jalan saya apa? Jalan. Perlu nak sini saya ke rumah. Dia apa kan? Gaji dah, banyak dah. Yang paling suka dalam filem Buntat adalah pemilihan pelakon kanak-kanak. Di mana kita tak jumpa siapa pelakon yang memegang watak Buntat itu sendiri. Hampir seminggu kita mencari dan akhirnya Abang Sabri Yunus bagi cadangan untuk mengadakan casting. So selama 3 hari kita buat di Finas dan kita mencari merata-rata di Batu Kurau, dan akhirnya kita jumpa adik Izzuan Fitri yang mampu untuk memegang watak Buntat itu sendiri. Okey, bermulanya penggambaran di Batu Kurau. Semua rasa excited dengan suasana Batu Kurau yang cantik, pengampungan yang cantik, bersih, puas hati. Okey, so bila kita mulakan syuting, Abang Sabri terus kata nak ekstra 500 orang, 1000 orang. So sebenarnya ramai yang tidak perasan memang indahnya Batu Kurau, kampung Batu Kurau itu sendiri dengan perkampungan yang cantik, dengan bukit-bukit. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan 50 orang ekstra pun sebenarnya agak sukar. So nasib baik pihak manajemen dan pihak produksi berjaya mencari idea untuk mengumpulkan semua orang kampung, cari kat sekolah, cari kat kampung, cari tanya ketua kampung. Akhirnya kita berjaya mengumpulkan 200 ke 300 orang satu hari, dan untuk masa 3-4 hari ada 1000 lebih ekstra yang kita gunakan untuk scene-scene tertentu yang memerlukan situasi di pelabuhan sebelum berangkat ke Mekah. Sewaktu penggambaran dibuat, ada beberapa perubahan dan keputusan secara drastik dibuatlah. Sepatutnya lokasi dibuat hanya di Batu Kurau. Selepas perbincangan dan keperluan difikirkan pada masa itu, Abang Sabri datang dengan idea yang agak memenajatkan saya untuk syuting di Penang dan Perak. So saya rasa macam alamak, ini pastinya kos akan jadi burst lah. Tapi selepas berbincang dengan agak detail dengan Abang Sabri, dengan pengarah seni kita, alhamdulillah kita mampu memberikan terbaik. Dan yang pastinya bagi pihak produser, perbelanjaan taklah burst. Proses pre-produksi filem Buntat sebenarnya mengambil masa agak lama, selama 3 ke 4 bulan. Selepas itu kita terus membuat keputusan untuk memulakan penggambaran, dan penggambaran dibuat selama 28 hari, hampir sebulan juga. Dan proses CGI mengambil masa 6 ke 7 bulan. Akhirnya filem ini berjaya disiapkan dalam masa 1 tahun lebih lah. Kita sebagai produksi baru dalam penerbitan filem, saya rasa saya cukup bangga, walaupun kita mengambil masa 1.5 tahun, tapi berjaya menyiapkan filem ini dengan baik, dengan jayanya, dan akhirnya berada di pawagam untuk semua.
Saya Fadil Idris. Dalam Buntat ni saya just control for art department. Apabila pihak PM, producer memanggil saya, waktu tu saya pun fikir dari sudut, sebab saya tahu waktu saya making tu saya tahu costing untuk merealisasikan benda ni memang high lah. Perlu besar sikit lah sebab dari sudut tuntutan skrip tu kan. Tapi akhirnya saya setuju juga memandangkan mungkin dari sudut location yang kita tetapkan, mungkin saya familiar sikit kat tempat tu, dengan producer, dengan production manager dan dengan Sabri sendiri, mungkin kami close kan. Kerana itu saya rasa saya memberanikan keadaan lah untuk dalam situasi itu kan. Sebab saya fikir kalau problem akan berdepan, kami akan berdepan secara bersama kan. Okey, satu lagi bila mungkin saya bekerja dengan Amru mungkin lebih kepada CGI apa semua, dan saya melihat faktor dia dapat membantu kan. Maksudnya mungkin yang lepas kami membuat contohnya ada reality plus green, tapi kali ini yang part yang besar yang memakan kos, mungkin green akan masuk. Maksudnya CGI akan membantu dan banyak membantulah. Maksudnya susah untuk mendapatkan, kata orang, lebih mudah bekerja untuk tahun-tahun 40-an, 50-an, tapi untuk pergi ke era-era 60-an, 70-an, saya fikir dari sudut environment agak sukar. Tetapi bila dengan pertolongan dari pihak producer, maksudnya ada part-part mungkin 7 kaki, 8 kaki ke atas, kami melepaskan kepada pihak-pihak VFX yang akan tolong kan. Nama saya Muhammad Izwan Fitri, umur saya 16 tahun. Dan saya mainkan watak sebagai Buntat. Karakter Buntat ni dia seorang yang sangat nakal, otak dia sangat jahat, dan dia ada satu kelebihan iaitu dia suka baling orang. Dan balingan dia memang tepat. Mana dia nak aim tu memang tepat dia akan baling. Memang ada salah satu kelebihan yang director nak establish lah pada Buntat ni. Dan Buntat ni seorang pendiam sejak kawan dia tinggalkan dia. Dia banyak terima tekanan daripada atuk saleh dia. Orang-orang tak suka dia, sekampung tak suka dia, beban dengan dia. Dan pasal ayah dia tinggalkan dia, ayah dia kahwin lain. Dari situ dia mula tekanan, dia mula diam banyak. Jadi Buntat ni pun dia mula rasa macam nak berubah. Nak berubah, lepas tu salah satu kawan dia ni, kawan Isim dia ni, Adnan, dia bagi tahu Buntat ni yang dia patut pergi Mekah. Taubat kat sana lebih, apa orang cakap? Afdal. Jadi dia dah set dah dalam kepala otak dia ni, dia nak akan pergi Mekah juga, dia nak taubat betul-betul. Betul-betul nak taubat. Dia nak buat baik, dia tak nak buat jahat dah. Jadi itulah perjalanan dia. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Melia Amalin, memegang watak Rohaya dalam filem Buntat. Okey, dalam filem Buntat ni Rohaya kawan kepada Buntat. Lepas tu dia anak kepada Pak Lang dan Mak Lang. Dia seorang gadis ayu yang sopan, baik. Lepas tu dia berpeluang untuk pergi ke haji dengan keluarga dia. So sebab itulah dia Buntat dapat pergi ke haji. Aku duduk belakang lori Pak Mat masa dia tamu. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syah Faizul bin Ibrahim. Selaku Director Fotografi untuk Buntat, untuk filem Buntat. Okey, Abang Sabri, saya rasa dah 8 tahun kot saya bersama dengan dia. Daripada awal perbabitkan dia mengarah Sanggup Beracun, sampai ke sekarang masih lagi dengan dia. Pok Ya Chun Chodeh, Dukun Dr. Dani, dan ni filem yang terbaru dengan beliau juga, Buntat, di mana Buntat ni menceritakan kisah seorang Buntat, di mana itu seorang budak yang bernama Buntat, di mana kenakalan dia tapi terbuka hati untuk pergi haji. So di mana perjalanan cerita dia tu bagaimana nak pergi haji. So cerita Buntat bagi saya dalam industri Malaysia ni banyak movie, banyak cerita yang dipamerkan, ditonjolkan. Tapi nak mencari satu cerita yang di mana dikatakan filem kita, wajah kita, budaya kita, di mana
letaknya cerita filem Melayu tu tadi, di panggung susah nak cari. Kalau kita tengok semua banyak idea, bukan nak dikatakan tak bagus, tapi nak cari satu cerita Melayu asal tu tadi, di mana dia ada budaya, adab dalam satu filem tu susah. Jadi di mana Sultan Sabri Yunus dalam cerita Buntat ni tadi, bagi saya adalah satu bukan nak dikatakan benda baru, dulu ada. Zaman-zaman cerita Piramli, Kacang Terana, cerita-cerita Melayu dulu, banyak ada budaya Melayu tu. Tapi bila sekarang ni kita mungkin sebab kerana terpengaruh dengan budaya luar, cerita daripada Europe, jadi banyak kita sudah ketandusan idea, jadi dia ada cerita-cerita yang sebegitulah. Saksikan saya dan ramai lagi di dalam filem Buntat arahan Sabri Yunus yang akan sampai ke Pawagam berhampiran dengan anda. Jangan lupa saksikan saya Fimidon memegang watak panjang di dalam cerita Buntat. Kenapa nama aku panjang? Kenapa hampa nak tahu? Macam mana hampa nak tahu? Hampa kena tengok sendirilah. Okey, jangan lupa saksikan filem Buntat arahan Sabri Yunus di Pawagam dan datang beramai-ramai kerana filem ni sangat best. Hai, Assalamualaikum. Saya Azman Hassan. Buntat. Siapa Buntat? Apa kena dengan Buntat? Kemana Buntat nak pergi? Daripada mana dan ke mana Buntat akan mengembara? Saksikan dalam filem Buntat arahan Sabri Yunus di Pawagam-Pawagam terdekat anda. Saya menyeru anda semua untuk saksikan filem Buntat arahan Sabri Yunus di Pawagam berdekatan akan datang. Kepada peminat-peminat filem Melayu, tak kiralah siapa pun, anda jangan lepas peluang untuk menyaksikan filem Buntat karya daripada novel Yahya Awang yang sangat popular di satu ketika dulu dan kita adaptasikan untuk filem dan menjadikan satu filem pengajaran untuk semua orang, tak kira kecil, besar, tua dan muda. Saksikan Buntat. Jadi sama-samalah menonton filem Buntat di Pawagam bila tiba masanya nanti. Saksikan kami Game Panjang dalam filem Buntat arahan Sabri Yunus di Pawagam berdekatan dengan anda. Jangan lupa tengok. 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 Jangan lupa tengok.